Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ni, hari raya yang pertama. Okay? Saya just nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada anda semua selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kalau katakan saya ada terpernah, orang kata tersalah cakap ataupun terlepas kata-kata yang mengguris hati dan juga perasaan anda semua ni, saya nak memohon ampun, memohon maaf. Biasalah, saya ni manusia yang biasa. Okey, kadang-kadang kita akan membuat kesilapan yang kita sendiri tak sedar, right? Anyway, saya harap anda punya raya pada tahun ni memang meriah, makan semua cukup, macam saya ni macam dah terlebih makan sebenarnya kan. Daripada pagi sampailah ke petang, kerja duk melantak rendang, ketupat, lemang, segala benda lah kan, makan, jahanam diet kan. Diet. Okey. Malam ni saya ada beberapa cerita yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Saya pun tak kira sebenarnya berapa banyak cerita, tapi kita go je lah. Jadi guys, jom tanpa masa kita dengarkan kisah yang pertama. Jadi kisah yang pertama ni, kisah yang nak ceritakan ni berlaku pada malam raya tu guys. Jadi saya namakan penulis ni sebagai D. Okey. Jadi D ni dia ada 3 orang adik-beradik dan dia ni adalah anak yang paling bongsu sekali. Jadi pada raya tahun tu, abang dan juga kakak D ni beraya kat rumah mentua diorang lah. Jadi tinggallah D seorang-seorang untuk bantu mak dengan ayah dia kat kampung. Jadi pada kebiasaannya, tradisi raya untuk keluarga D ni, diorang memasak lemang dengan sendiri tau. Resepi turun-temurun daripada keluarga bapak dia ni. Jadi disebabkan bapak dia pun dah tak berapa nak sihat, jadi dia ni seorang-seorang lah terpaksa menguruskan tentang hal lemang ni. Jadi 2 hari sebelum raya, dia dah balik lebih awal tau untuk persiapan melemang ni. Jadi banyaklah kat situ nampak buluh-buluh yang dah siap dipotong, semua berada dekat belakang rumah. Rupa-rupanya ayah dia ni dah upah budak kampung untuk carikan buluh, untuk carikan kayu api. Jadi senang lah kerja dia kan, tak adalah penat nak masuk hutan dan sebagainya. Dengan ayah dia yang semakin dimamah usia ni, lebih elok kalau katakan acara masuk hutan bertahun-tahun tu dihentikan. Apa salahnya kalau kita macam kena keluar modal sikit bagi untuk budak-budak muda ni nak mencari duit lebih kan. Petang tu sebelum berbuka puasa pada hari terakhir Ramadan ni, dia dah mula nyalakan kayu api. Bahan mentah dah disiapkan oleh mak dia lah. Jadi lepas solat maghrib, dia mula bakar lemang dekat belakang rumah dia ni. Pada kebiasaannya, tahun-tahun yang sebelumnya ni, diorang ni kalau nak melemang, diorang akan bakar dekat depan rumah. Tapi tahun ni, diorang buat dekat belakang rumah. Lagipun, memang dia seorang je pun, orang kata kena uruskan acara membakar lemang ni. Jadi nak bakar pun mudah, dekat dengan dapur. Nak kemas, nak buang bara api. Memang senang lah sebabkan dekat belakang rumah je. Senang sikit kerja dia. Tak perlu orang kata nak pergi ke depan, ke belakang kan untuk bakar lemang. Jadi guys, walaupun lampu Kalimantan belakang rumah ni dia macam sedikit malap tapi benda tu macam tak menjadikan satu masalah untuk D lah. Disebabkan bara api tu pun dah cukup untuk mencerahkan suasana kat situ. Jadi masak lemang seorang-seorang ni guys, korang sendiri pun tahu memang penat. Nak kena pusing, nak kena hentak bulu, nak kena jaga api supaya tak besar. Penat. Renyah punya kerja. Sampai tersandarlah CD ni, kata macam tersandar dekat dinding kat belakang rumah ni. Yang si Mak D ni pula tengah sibuk, orang kata dekat dapur tengah siapkan rendang. Jadi masa dia tengah membakar lemang ni, masa tu bunyi sayup-sayup dah mula kedengaran tau. Suara takbir daripada surau berhampiran tu. Dan sesekali tu dia terikutlah takbir kan. Sambil-sambil tengah-tengah isap ukuk tu dia ikut Allahu Akbar Allah. Dia follow kan. Dia follow. Jadi dalam orang kata tengah menunggu lemang nak masak ni, ayah D ni pun muncul daripada arah sisi rumah dan terus pergi ke dapur lemang. Dan ayah D ni seperti tak perasan kelibat anak dia ni tengah bersandar kat dinding tu. Jadi kelihatan ayah D ni betul-betul berhenti dekat depan dapur lemang sambil-sambil memandang lemang-lemang yang tengah masak ni lah. Dan dia tengok, dia perhati je lemang satu persatu dia belik. Dan memang lama juga ayah dia ni macam duduk kat situ ataupun berdiri kat situ. Dan D ni pula tengok perhatikan je ayah dia ni. Dan seingat dia lah, lebih kurang dalam 2 minit jugalah dia perhatikan bapak dia ni.
Jadi pada awal ni, si D ni macam malas lah nak tegur bapak dia disebabkan macam yalah penat melemang seorang-seorang kan. Tapi bila bapak dia ni macam berdiri tercegat je kat situ, sampai asap lemang pun terus kena kat muka dia, buat de je. Jadi dia pun tegur. Cakap, Abah, Abah buat apa tu, bah? Tak pedih ke mata Abah kena diasap semua ni? Kan? Dan kata-kata D tu didengari oleh bapak dia. Dan pergerakan ayah dia ni, ataupun pergerakan bapak dia ni sedikit pelik tau. Apabila kepala dia sedikit macam memaling kan. Manakala ekor mata ayah dia ni memandang ke arah D tau. So dia kata macam, senang cerita macam ni lah. Kalau katakan kita tegur orang akan pusing macam tu kan. Tapi tak. Bila dia tegur bapak dia ni, bapak dia macam tu, lepas tu bapak dia jeling. Dia paling sikit dia. Dan masa bapak dia buat macam tu, bapak dia sempat tau lemparkan satu senyuman sinis dekat D. Kan? Dan terus ayah dia berjalan pergi ke belakang rumah yang dipenuhi dengan pokok pisang dan juga rambutan. Jadi si D ni macam, apa hal pula orang tua ni? Nak pergi mana pula tu? Abah! Panggil. Kan? Jadi ayah D terus tau menghilang di celahan pokok pisang dalam keadaan yang gelap tu lah. Dan sekarang ni si D pula tergamam. Jantung dia dah berdegup laju guys. Dan orang kata perasaan dah tak cukup sedap lah. Ini kalau dibiarkan ni mau hangus lemang ni nanti, dia cakap. Jadi sedar tak sedar, jam menunjukkan hampir pada pukul 10 malam. Dan tiba-tiba ayah dia datang balik. Tapi kali ni ayah dia datang daripada arah pintu dapur. Betul ayah dia datang. D, lemang kau macam mana? Kata. Bah, okey je bah. Ni dah nak siap dah ni. Abah, ni dia nak tanya ni. Tadi Abah pergi masuk hutan kebun belakang tu buat apa, bah? Dengan gelap-gelap tak bawa torchlightnya. Bila masa pula Abang pergi ke belakang? Abah baru je balik daripada surau ni. Tak beraya. Lepas tu bersimbang beramai-ramai dekat depan surau sambil-sambil makan biskut. Sambil-sambil minum teh. Kau ni dah kenapa ni? Dah buang terbiat ke kau ni? Tak apalah bah. Saja je tanya bah. Kau nampak rupa macam Abah ke tadi? Sejak sebulan 2 ni, memang Abah dan Mak kerap juga nampak sesuatu yang menyerupai orang lain dekat kebun belakang ni. Kalau nampak yang pelik-pelik lagi, dia jangan tegur lah. Jangan tegur. Nanti Abah panggilkan Tok Imam datang untuk tengok-tengokkan kawasan ni. Jadi bila bapak si D ni cakap macam ni, dia terus rasa meremang tau. Dia meremang aja. Abah, Abah dah cakap benda-benda macam ni, bah. Abah teman di dekat belakang ni, bah. Temankan di dekat belakang ni sambil-sambil tunggu lemang ni masak, boleh tak, bah? Di. Takutlah tu. Bapak dia gelak. Kan? Memang kuat gila bapak dia gelak. Lepas tu, bapak dia pun terus berjalan laju ke arah kebun pisang tu. Dan lagi sekali, dia macam tergamam. Macam, dah kenapa pula dia ni pergi balik kat situ? Kan? Lepas tu terus spontan keluar daripada mulut dia. Oi, jalan terus tau. Jangan U-turn, jangan belok-belok. Kau jalan terus saja. Jadi kata-kata tu membuatkan D terus tekuk mulut dia, lepas tu dia beristighfar. Dia macam, oi, jalan terus tau. Lepas tu kau jangan belok-belok lagi. Kau jalan terus, jangan belok-belok. Astaghfirullahalazim. Dia cakap tu. Tak ada cerita banyak. Sepantas kilat dia lagi masuk dalam rumah, dia peluk mak dia yang tengah orang kata masukkan kuih kapit dekat dalam balang kuih raya ni. Dan itulah kali terakhir di sekeluarga terlihat kelibat yang menyerupai orang lain. Imam pun tak sempat datang. Mungkin disebabkan mambang tu tersentap kot dengan ayat-ayat CD ni supaya jangan U-turn ataupun jangan belok-belok lagi kan. Mungkin. Seram juga menyerupai seseorang. Tapi bila kita cerita tentang menyerupai seseorang ni, saya rasa masa raya terkejut. Saya rasa saya pernah cerita tentang hal ni pada episod-episod yang sebelum ni. Di mana pada malam raya lah. Pada malam raya, saya, keluarga saya semua berada di kampung Kuala Pilah. Dan adik ipar saya masa tu tengah masak kuah kacang dekat dapur. Dan di bahagian belakang dia ni ada pintu. Dan dia terus toleh ke pintu. Lepas tu dia cakap, "Okey, jangan main kat luar, masuk." Dia kata. Tapi secara betulnya, pada waktu tu anak saya memang betul-betul berada dekat belakang saya. Kan? Tapi dia boleh cakap macam tu sebab dia kata dia nampak Okid bermain dekat luar ataupun dia nak keluar daripada pintu tu. Cuma dia cakap kat saya yang anak saya tu memang sebiji macam dia, cuma muka dia pucat dan rambut dia diikat. Kan? Sedangkan masa malam tu anak saya duduk kat belakang saya dan ada rambut dia lepas. Kan? Cuma dia kata muka dia pucat dan rambut dia berikat.
Dan itu adalah malam raya terkejut lah. Malam raya terkejut tak saya dalam 2 tahun lepas kot. 2 tahun lepas. Dan kejadian tu berlaku lebih kurang dalam pukul 12, nak dekat pukul 1 pagi lah lebih kurang. Kan? Itu seram dekat Kuala Pilah. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Okey, kisah kali ni ditulis lagi sekali oleh penulis yang sama melalui kisah benar yang berlaku pada kawan dia. Okey, kita namakan kawan dia ni sebagai Ajim lah. Ajim. Okey, si Ajim ni sebenarnya dia bekerja di luar negeri tau. Kalau katakan perjalanan nak balik ke kampung tu dia akan memakan masa 4 ke 5 jam. Itu kalau hari biasa. Kalau katakan musim perayaan, kan? Boleh cecah sampai 10 jam, geng. Kan? Nasib orang merantau macam tu lah. Jadi pada raya tahun tu, Ajim sengaja tak ambil cuti awal. Memang Ajim dah rancang nak bertolak balik malam raya. Jadi abang dengan kakak dia semua dah balik lebih awal. Dan dah ramai dah dekat kampung. Jadi Ajim tak berasa galat sangat lah kalau tak dapat nak bantu masak-masak untuk juadah raya kan. Lelaki, biasalah kalau masuk dapur ni memang liat sikit, memang malas sikit kan. Betul tak? Jadi lagipun, kereta Ajim sejak seminggu lepas selalu buat hal. Kalau katakanlah tersekat dalam traffic jam ni, confirm dia punya temperature engine mesti naik guys. Dah hantar ke bengkel tapi tetap tak selesai juga masalah. Penyudahnya, si Ajim ni ambil keputusan untuk balik kampung malam raya. Sejuk. Dan dia pun mengharapkan yang pada malam raya tu orang kata jalan tak sesak lah. Jadi lepas pada berbuka puasa tu guys, Ajim terus tidur dulu untuk mendapatkan tenaga. Dan dia bertolak lebih kurang dalam pukul 11.30 malam tau. Jadi pada waktu tu Ajim rancang lah untuk memandu secara santai. Sambil-sambil orang kata menikmati kesyahduan pulang beraya di saat-saat orang kata last minute ni. Kalau tak sesak 4-5 jam confirm boleh sampai kampung ya. Kalau sesak mungkin dia akan sampai kampung lepas orang dah balik solat raya mungkin. Jadi bila dia dah berada dekat atas highway ni, kereta-kereta kenderaan masa tu tak banyak tau. Jadi perasaan Ajim ni dah lega kan. Harap-harap dapat sampai awal lah dekat kampung. Dan dalam fikiran dia ni dia dah terbayang lah ketupat, rendang, lontong, serunding, segala macam masakan ni semua dah melekat dekat dalam kepala otak dia ni. Bila dia dah memandu selama 2 jam ni tanpa henti ni, dia mengambil keputusan untuk berhenti sekejap untuk buang air disebabkan perut dia rasa macam memulas. Dan pada waktu tu jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 2.30 pagi. Dan kabus pada ketika itu dah mula menebal lah dekat kawasan tu. Jadi Ajim dia berhenti dekat satu hentian rehat. Dan masa dia berhenti kat situ, ramai orang kat situ. Suasana dia memang meriah dengan kanak-kanak yang berlari sana sini kan. Dia macam pelik juga, macam pukul 2 pagi ni kan, tapi kenapa banyak budak-budak duk berlari sana berlari sini ni? Lantak di mana nak fikir. Jadi bila dia dah selesai settlekan hajat dia apa semua, dia pun menghantarlah mesej kepada kakak dia tentang keberadaan dia dekat hentian rehat tu dan jangkaan waktu dia tiba dekat kampung nanti. Jadi tanpa berlengahkan masa, si Ajim teruskan perjalanan dia lagi. Jadi sepanjang perjalanan tu guys, dia duk putarlah lagu kat radio ni tanpa henti. Dia layan lagu raya, lagu orang kata slow rock, macam-macam lagu lah dia layan kan. Dan tiba-tiba si Ajim ni baru teringat yang dia tertinggal duit raya dekat tandas dekat hentian rehat tadi tu. Tak tahu kenapa dia sengaja bawa duit raya tu bersama-sama masuk ke tandas. Mungkin disebabkan risau kereta dia kena pecah ke ataupun memang nak dijadikan cerita, betul tak? Dan duit raya tu pula diletakkan dekat dalam sampul dan dibungkuskan dengan plastik hitam. Ada lebih kurang dalam RM200 jugalah lebih kurang. Jadi dia tengah bawa, cak, Allah, aduh, duit raya tertinggal. Dia macam pening kan. Nak patah balik, tak tahu berapa jauh lagi nak susul keluar kan. Jadi dia ambil keputusan untuk berhenti dekat hentian rehat yang seterusnya dan membuat laporan tentang duit dia yang tertinggal tu. Sebaik saja dia sampai dekat hentian rehat yang seterusnya tu, dia ternampak tau, ada sebuah kereta peronda lebuh raya bersama dengan 2 orang pegawai. Okey, yang diorang 2 ni tengah minum air kotak berserta dengan menjamah biskut Almentino. Biskut Almentino. Okey, jadi dia pun cakap lah dekat peronda ni, "Assalamualaikum cik." Kata kan. Dia tegur pegawai ni. "Cik, saya sekadar nak maklumkanlah kepada cik yang saya tertinggal duit raya dekat dalam tandas dekat hentian rehat yang sebelum ni." "Adik daripada hentian rehat mana?" Dia cakap. Saya hentian yang sebelum hentian ni." Kan sebelum kita sampai kat sini ada satu hentian yang sebelum ni, saya berhenti kat situ kan.
Oh, hentian yang sebelum ni Tapi dik, hentian tu dah tutup dik, tengah renovate. Dah sebulan dah tutup ni dik. Macam mana adik boleh masuk kat kawasan situ tak? Jalan yang nak masuk dekat hentian tu pun dah ditutupi dengan konkrit. Diorang dah tutup dengan divider konkrit ni dik. Jadi si pegawai ni dah cerita panjang lebar tau dengan si Haji ni. Dan si Haji ni macam dia macam pelik, dia macam terkejut dengan dengan kenyataan tu lah. Jadi dia fikir, tadi masa dia sampai dekat arena tu, dia pergi buang air. So sebenarnya dia pergi buang air kat mana? Jadi dia pun start lah meraba-raba seluar dia. Takutlah kok dia macam tengah high ke, tengah berhayal ke apa kan. Ataupun kok dia terbuang kat dalam seluar ke apa. Dik, ni abang tanya lagi sekali, dik, kau yakin ke dik kau berhenti dekat hentian tu? Bang, saya memang yakin bang, saya tak gurau bang. Memang betul saya berhenti kat situ. Jadi soalan yang dia ajukan tu menimbulkan perasaan ragu-ragu dekat dalam hati si Haji ni. Betul ke itu perhentian yang dia berhenti kan? Jadi dia pun keluarkan telefon bimbit dia dan nak tengok balik mesej yang dia hantar pada kakak dia tadi. Dan dekat dalam mesej tu memang tertera nama hentian yang dah ditutup tu. Masa dia tengok, bang, yang ni yang hentian yang saya berhenti tu. Lepas tu pegawai tu pun tengok, betul lah, inilah hentian yang dah tutup tu. Bang, saya betul-betul yakin bang, yang saya berhenti dekat hentian tu tadi. Dik, biasalah tu dik, mungkin kau kena sakat kot. Tak apalah dik, kau jangan takut lah. Diorang tu pun makhluk Allah juga. Tak apalah dik, kau jangan risaulah. Kau bagi nombor telefon kau kat aku. Nanti insyaAllah besok, bila kita orang ke hentian tu, bila hari dah cerah esok, kalau adalah duit raya tu. Kalau tak ada, tak adalah. Tapi tak apa, saya akan periksa. Saya akan periksa dan saya akan maklumkan pada adik nanti. Terima kasih bang. Tapi kalau katakan abang jumpa duit tu, saya nak mohon pada abang sedekahkan je lah pada surau ke ataupun kepada sesiapa yang memerlukan. Memang asal pun memang saya nak sedekah pun buat duit raya kan. Tak apa bang. Terima kasih bang. Apa-apa nanti saya tunggu panggilan daripada abang lah, cakap kan. Dan kemudian barulah Ajim sedar yang semua pengunjung dekat hentian misteri tu langsung langsung Ajim tak dapat tengok muka diorang pun. Sebab bila masa Ajim sampai dekat hentian yang sebelum ni tu, memang dia nampak ramai budak, ramai orang, tapi muka seorang-seorang dia tak nampak. Mungkin dia nampak daripada bahagian tepi, nampak daripada bahagian belakang, tapi muka tak nampak. Dan diorang semua tu seakan-akan berpaling daripada melihat ke arah si Ajim ni. Lepas tu lah langsung Ajim kata langsung tak dapat nak ingat muka diorang ni macam ni. Jadi bila dah habis bercuti kat kampung, ketika perjalanan kembali ke bandar ni, Ajim dapat melihat dengan jelas daripada seberang jalan yang kata hentian misteri tu memang tutup untuk renovation. Memang bila Ajim nampak benda ni macam meremang balik lah. Bila setiap kali dia lalu jalan tu, dia confirm akan meremang disebabkan apa? Dia teringatkan kisah tu ataupun dia teringatkan peristiwa yang berlaku kat dia tu. Siapa pernah kena benda ni guys? Kena sakat dekat arena. Kena sakat. Sebenarnya arena tu dah tutup, tiba-tiba korang nampak arena tu cerah, tegang dan sebagainya. Kisah yang ketiga ni adalah kisah berkenaan dengan Julia. Kata Julia, kisah ni memang betul-betul berlaku pada diri dia dan memberikan pengajaran seumur hidup dia lah. Jadi Julia ni adalah merupakan isteri kepada seorang pegawai polis guys. Manakala Julia juga merupakan seorang suri rumah sepuluh masa. Dan diorang ni dah berkahwin hampir 3 tahun. Jadi sebagai isteri kepada anggota keselamatan, biasalah tak dapat pulang beraya pada tanggal 1 Syawal dan sebagainya. Jadi lagipun suami Julia ni antara yang termuda dekat balai polis luar bandar ni kan. Jadi terpaksalah mengalah dalam hal orang kata pembahagian cuti ni kan. Dan diorang ni tinggal dekat kuartus polis yang merupakan flat 2 tingkat. Dan flat lama, kecil je flat tu. Dan keseluruhan flat tu adalah lebih kurang dalam 12 biji rumah kan. Dan kejadian seram ni terjadi pada malam raya tahun lepas guys. Suami Julia ni bertugas pada tahun malam tu dan hanya akan pulang apabila hampir subuh atau apabila matahari mula munculkan diri. Jadi selepas selesai memasak juadah raya, buat biskut apa semua, kemas rumah, lebih kurang dalam 1 pagi jugalah barulah Julia tepuk-tepuk bantal dia untuk tidur. Tapi tidur Julia ni seakan-akan terganggu bila dia terdengar bunyi pintu bilik dibuka. Jadi dalam sama-sama cahaya dengan kelabu-kelabu mata dia ni, dia ternampak ada semacam susuk suami dia berdiri dekat depan pintu yang masih berpakaian seragam. Dan cahaya daripada ruang tamu tu, dia macam
menyilaukan sedikit pandangan si mata Julia ni lah. Dan waktu tu Julia berasa seperti baru je nak tidur bila suami dia dah pulang. Dia rasa macam baru je nak tidur. Jadi Julia dia malas nak ambil pot pasal hal tu tau. Disebabkan badan dia macam dah penat letih sepanjang hari buat kerja rumah dan sebagainya. Jadi seketika kemudian Julia terasa yang tilam tu mendap tau. Tilam dia mendap dekat sebelah dia, menandakan yang suami dia bersedia untuk tidur lah. Dan badan dia ni guys dipeluk. Walaupun masih kepenatan, tapi dia tetap membenarkan kewajipan dia sebagai isteri, tak terhenti kat situ lah. Jadi guys, pada malam hari esok itu, Julia tetap merasakan yang suami dia pulang awal, sama macam malam yang sebelumnya. Julia baru je berasa macam baru je tertidur dan suami dia dah balik kerja. Dan seperti malam sebelumnya juga, Julia masih lagi mamai dan hanya membiarkan kewajipan sebagai seorang isteri berjalan seperti biasa. Tapi bila Julia terjaga daripada tidur waktu subuh tu, dia pergi cari suami dia tau, tapi tak ada kat rumah. Dia carilah abang dia cari, tapi tak ada kat rumah. Jadi macam dia pelik lah, mana pergi suami dia ni kan. So bila dia masuk toilet, dia nak mandi dan sebagainya, baru dia perasan ada kesan lebam dekat kedua-dua belah peha dia ni. Dan dia terasa macam sengal-sengal satu badan tau. Apa hal pula macam lebam aku semua ni kan. Jadi mungkin dia terantuk benda lah kot semalam kan, masa-masa tengah busy, tengah masak ke apa kan. Jadi lepas pada selesai solat, barulah suami Julia masuk ke rumah dengan masih lagi berseragam polis. Dan dia macam pelik, macam bukan ke laki aku dah balik semalam? Abang pergi mana? Bukankah tadi abang dah balik daripada awal pagi tadi? Bila masih abang balik? Ini abang baru je balik, abang baru je habis kerja ni lah. Dan masa suami dia cakap itu, Julia macam macam tercengang kan? Tapi dia just diamkan diri tanpa untuk tanya dengan lebih lanjut lah. Nah, persoalan ni sekarang ni, siapa tidur dengan Julia? Apa yang dia perasan adalah bau badan suami yang tidur dengan Julia awal tadi tu lebih kuat. Tenaga dia juga sedikit luar biasa. Begitu juga sama macam hal yang malam sebelum tu kan, tenaga dia lebih daripada biasa. Jadi dia membuat kesimpulan bahawasanya yang tidur dengan dia untuk 2 malam berturut-turut tu mungkin bukan suami dia. Entah mambang mana pun tak tahu yang ambil kesempatan dekat diri dia ni. Jadi sejak daripada peristiwa tu guys, Julia akan pastikan sebelum tidur dia akan baca doa tidur dan juga baca ayat berdinding. Dan semuanya ni dilakukan sebagai untuk melindungi dirinya ni daripada gangguan jin ataupun gangguan setan bila dia seorang-seorang berada kat rumah. Tapi dia bersyukurlah. Dia bersyukur sebab kata sejak daripada tu tak ada lagi gangguan-gangguan yang berlaku pada Julia dalam keadaan ataupun dalam situasi yang macam tu. Walaupun dia tinggal seorang-seorang kat rumah, dia tak ada dah gangguan-gangguan yang macam tu kan. Tapi gangguan macam ni agak scary juga guys sebab iyalah dia menyamar jadi suami. Okey, dia naik katil dan Julia sendiri cakap yang dia membenarkan suami dia buat apa-apa as orang kata sebagai tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Korang faham-faham sendirilah sebab korang semua dah berkahwin. Kita semua orang dewasa, kita pun dah faham dengan ayat tu kan. Dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Jadi so you just imagine. You just imagine apa yang jadi sebenarnya. Itu gila guys. Itu gila. Daripada cerita gila nombor 3 ni, jomlah kita dengarkan cerita yang terakhir ataupun cerita yang keempat pada malam ini. Malam tu merupakan malam terakhir solat tarawih. Bermaksud esok dah raya kan? Dan pada ketika tu jam dah menunjukkan hampir pada pukul 10.30 malam. Jadi si Farouk ni menghidupkan kereta untuk memulakan perjalanan balik ke rumah keluarga dia lah. Jadi dah hampir 6 bulan tau si Farouk ni tak balik kampung, tak balik jenguk mak ayah dia. Dan malam tu memang tentu banyak perkara dan Farouk dan juga mak dia nak berborak panjang lah. Jadi korang boleh bayangkan surau kampung Farouk ni terletak lebih kurang 2.5 km daripada rumah mak ayah dia. Dan rumah Farouk terletak di hujung kampung. Manakala surau ni pula berdekatan dengan bahagian depan, iaitu di simpang jalan nak masuk ke kampung dia ni. Jalan lurus je dah boleh sampai ke rumah. Memang mudah gila kalau orang luar nak datang melawat sama ada rumah mak ayah Farouk ataupun jiran kampung yang lain. Memang tak susah. Belok je dekat simpang tu, jumpa surau, jalan straight dia terus sampai. Jadi ketika tu Farouk keluar daripada pekarangan surau tu. Jadi daripada surau tu dia akan belok ke kiri dan kemudian dia akan jalan terus je kan? Dan jalan kampung Farouk ni memang kecil je guys. Memang orang kata boleh buat sebiji kereta je kan? Kalau katakan ada kereta yang bertentangan, dia orang macam orang kata, yelah kena ke tepi sikit,
masuk sedikit dalam semak samun dan sebagainya, masuk sikit ke jalan tanah yang orang kata berbatu-batu kecil ni kan. Biasalah. Sambil memandu ni, Farouk sengajalah dia buka tingkap kereta nak layan angin malam sambil-sambil bawa kereta pelan-pelan kan. Jadi selang 500 meter daripada surau, Farouk terpandang ke satu rumah dekat sebelah kanan ini. Rumah tu adalah rumah milik kawan dia daripada kecil yang bernama Rahmat. Jadi Farouk berhentikan kereta dia. Rahmat ni pula guys, dia ni merupakan seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh atuk dan juga nenek dia. Dan mak ayah Rahmat ni meninggal semasa dia berusia 7 tahun akibat kemalangan bas. Jadi Rahmat ni cuma orang kampung je guys, kerja menyawit. Tapi sekarang ni dia kerja untuk sara diri dia seorang, memandangkan atuk dan nenek dia pun dah meninggal dunia 3 tahun lepas. Jadi dia seorang-seorang je lah hidup kat rumah tu. Dan dia tengok je rumah Rahmat. Dia tengok rumah Rahmat, dia nampak lampu dekat beranda tu macam menyala kan. Dan pintu dan juga tingkap tertutup. Tapi ada satu sosok tubuh tegap sedang duduk dekat luar. Jadi Farouk tengok kan macam, aku kenal budak ni, dia kata. Memang Farouk kenal sangat. Itu adalah Rahmat. Jadi Farouk pun terus menghalakan kereta dia ke lorong rumah Rahmat. Dan kelihatan Rahmat tengah berdiri menjengah keluar tengok siapa yang datang. Jadi masa Farouk bawa, dia matikan enjin kereta. Lepas tu dia pun keluar daripada kereta dan terus bagi salam ke Rahmat. Assalamualaikum, dia cakap. Dan tak lama kemudian dengar pula bunyi motor horn. Tin-tin. Dia pusing ke belakang. Bila dia toleh ke belakang, rupa-rupanya adik Farouk berhenti dekat lorong masuk rumah Rahmat ni. "Oi bang, kau nak pergi mana bang?" kata. "Adik, kau balik dulu adik. Tak apalah, kejap lagi abang balik kan. Nanti bagi tahu mak, abang nak borak dengan Rahmat kejap." Lepas tu si adik Farouk ni macam kerutkan dahi tau bila dengar jawapan si Farouk ni. Terus adik dia gerak balik tanpa cakap apa-apa. Lepas tu dia pun bagi salam, "Assalamualaikum," dia cakap kan. Lepas tu tiba-tiba, "Oi, kau lah, lama kau tak balik. Dah lupa diri ke apa dekat Kuala Lumpur tu kan?" Dia nampak si Rahmat ni menyambut Farouk dengan orang kata keadaan yang berseluruh lah. Mat, tak adalah Mat. Busy sikit Mat." "Wah Mat, aku tengok kau badan makin tegap kau Mat, aku tengok badan kau macam ni, kau tak payah pergi gym Mat kan. Badan kau dah ketul-ketul lah ni kan." "Farouk, kau duduklah kampung dengan aku Ruk kan. Boleh menyawit kan. Boleh dapat macam badan aku ni. Jimat sikit duit. Tak payahlah duduk KL kan. Nak bina-bina badan apa semua tak payahlah." Jadi guys, disebabkan lama tak berjumpa ni, diorang duduk berbual macam tak ada hari esok tau. Dan segalanya tu diceritakan daripada zaman kecil sampailah ke zaman dewasa diorang ni. Belum lagi orang kata masuk cerita-cerita gadis kampung yang pernah diorang puja selama ni kan. Jadi semua benda lah diorang berdua ni berdialog panjang dalam keadaan orang kata bergelak ketawa ni. Lepas tu si Rahmat, "Farouk, lupa aku nak bagi tahu kau Ruk. Aku dah pindah. Aku dah tak suduk sini lagi dah. Ni saja je aku datang rumah arwah atuk dengan nenek aku ni kan." "Lah Mat, kau duduk mana ni pula Mat? Kau duduk je lah sini dekat rumah arwah atuk dengan nenek kau ni. Duduk sini je lah, free apa kan. Dah lah besar cantik, free pula tu." Tak nak lah. Rumah ni besar sangat. Aku seorang je sunyi. Aku duduk tu dekat rumah tepi surau tu, rumah kecil kat tepi surau tu free juga kan. Dekat juga kalau kau nak datang tengok nanti. Jadi sempat juga si Rahmat ni beri nasihat agar selalulah balik menjenguk mak ayah dia yang semakin dah berumur ni. "Farouk, kita ni dah makin lama makin tua. Mak ayah kau pun makin lama makin tua. Kau kerap-kerap lah balik kampung. Tengok-tengokkan dia orang ni. Kesian aku tengok dia orang tu. Nak harapkan adik kau Farouk, dia tu masih sekolah lagi kan. Kau rajin-rajinkanlah diri kau balik sini kan." Jadi bila si Rahmat cakap ni tu, si Farouk ni diam tau. Dia membisu je bila dengar kata-kata nasihat daripada Rahmat ni. Berbeza dengan Rahmat guys, nak berbakti pada orang tua memang tak pernah ada peluang. Berbakti pada atuk dan nenek pun dah berakhir 3 tahun yang lepas. Jadi kata-kata Rahmat ni memang buka mata si Farouk ni. Kerja sampai bila pun tak habis guys. Setakat hari-hari telefon orang tua pun belum tentu dapat lepaskan rindu dengan mak dan juga ayah kita ni. Betul tak? Jadi si Farouk ni telan tau kata-kata Rahmat sambil tengok jam tangan dia ni. Dia macam InsyaAllah. Lepas tu dia tengok jam, dah dekat pukul 12 ni kan. Kita ni borak lama, borak panjang ni tak sedar bro, dah nak dekat pukul 12. Mat, aku gerak dulu lah Mat dah nak pukul 12 ni. Nanti mak ayah aku tunggu pula nanti kan. Yelah. Mat, kejap. Jom kita selfie dulu.
Jadi masa tu si Farouk keluarkan telefon, lepas tu dia pun selfie lah dengan si Rahmat ni. Kecing. Selfie. Mat, ni besok kita nak raya ni kan. Nanti raya pertama ni datang rumah aku kan, bergaya kat rumah aku. Daripada kau bergaya seorang-seorang kat sini, baik kau bergaya dengan aku. Kau datang tau. Aku tunggu kau. Farouk, kau betul ke nak aku datang ni, Rok? Kan? Tak menyusahkan kau ke? Betul lah, Mat. Kau datang je lah. Apa nak malu? Kau bukannya tak kenal mak ayah aku pun. Dulu, kau kerap je datang rumah aku, makan nasi kat rumah aku, tak malu pula. Sekarang tiba-tiba kau nak malu pula. Jadi Rahmat masa tu senyum je. Gembira agaknya dengan pelawaan Farouk ni. Yelah, gaya seorang-seorang mana best? Okeylah, Mat. Aku gerak dulu, Assalamualaikum. Dan si Rahmat ni masih lagi senyum, tak berkata apa-apa. Jadi Farouk pun hidupkanlah enjin dia dan teruslah menuju ke rumah dia ni. Tapi dia bawa kita laju sikit lah sebabkan takut mak dah tidur. Nak dijadikan cerita, bila dah sampai kat rumah, mak tanya Farouk, kan, Farouk, ni balik lambat ni Farouk, kau pergi ke mana ni Farouk? Mak dia tertunggu-tunggu kau daripada tadi lagi. Lah mak, adik tak begitu mak ke tadi, mak? Tak ada, tadi Farouk pergi rumah Rahmat sekejap mak, saja borak-borak kejap dengan dia. Dah lama saya tak jumpa dia, mak. Rahmat? Mak, Rahmat? Rahmat, cucu Nik Me'ah tu, mak. Tak kenal ke, mak? Farouk, kau biar betul ni, Farouk. Lah, mak, apa benda yang tak betul ni, mak? Kau jumpa Rahmat, Farouk? Iya, mak, saya jumpa Rahmat. Mak, kenapa ni, mak? Jadi guys, masa tu suasana dah mungkin, orang kata suasana dah jadi macam pelik tau. Dengan gelagat mak Farouk yang tak berhenti-henti berulang kali tanya. Dan kebetulan pula adik Farouk keluar daripada bilik mencelah dengan perbualan Farouk dengan mak dia. Mak, itulah dia ni, mak. Kan? Adik tadi ada tanya abang dia buat apa kat rumah Rahmat. Mana ada orang duduk kat situ, mak? Dan masa tu Farouk terdiam tau. Lepas tu macam, mak, adik, korang dua ni merepek apa ni? Tadi saya ke sana berborak-borak dengan Rahmat kat sana. Korang pun kenal Rahmat ni kan? Kenapa mak tanya saya soalan-soalan pelik? Kenapa adik cakap yang saya pergi kat rumah yang tak ada orang? Farouk, ni mak nak cakap dengan kau ni, Farouk. Rahmat dah meninggal, Farouk. Dia dah meninggal 4 bulan lepas. Meninggal dekat dalam kebun kelapa sawit dia tu. Sampai sekarang, orang kampung tak tahu apa punca Rahmat tu meninggal. Mak tak ingat nak bagi tahu kau hari tu, kan? Tapi ni bila kau dah cakap macam ni, baru mak teringat. Rahmat dah meninggal, Farouk. Dah 4 bulan dah, Farouk. Dan kali ni, bertambah pelik tau. Tapi bulu roma dia dah makin meremang. Mak cakap apa ni, mak? Tadi tu Farouk borak dengan Rahmat lah, mak. Kan? Dia ada kat rumah tu lah. Jadi, Farouk ni masih lagi macam menafikan kata-kata mak dia tau. Wahal yang sebenarnya dia cuba untuk nafikan perasaan takut dia pada ketika tu. Farouk, Rahmat dah meninggal. Macam mana pula dia boleh berada kat rumah nenek dia, Farouk? Jadi kata-kata mak tu membuatkan Farouk menggeleng-gelengkan kepala dia beberapa kali tau. Memang mustahil. Siapa yang Farouk bersembang kalau katakan betul si Rahmat ni dah meninggal dunia. Dan Farouk ni memang yakin 100% yang tadi itu adalah Rahmat. Mak tunggu kejap, mak. Tadi mana handphone saya, mak? Tadi saya ambil gambar dengan Rahmat terima. Allahu Akbar. Boom. Dia campak telefon dia. Sebab apa dia campak telefon dia, guys? Dia campak telefon dia. Dan Farouk pada ketika tu menggeletar seluruh tubuh badan dia. Sebabkan apa? Bila dia tengok gambar dia selfie bersama Rahmat ni, dekat sisi Farouk tu sebenarnya adalah seorang yang muka dia ni dipenuhi dengan lumpur tanah dan juga baju dia penuh dengan lumpur. Baju dia tu pula adalah kain kapan yang dipenuhi dengan tanah kubur. Senyuman dia tu jangan cakap, guys, memang seram gila. Lepas tu si Farouk macam Allah, Mak, apa dah jadi ni, Mak? Jadi si emosi Farouk ni dah jadi tak stabil lah, guys. Memang dah tak stabil lah. Apa yang dilalui pada malam tu memang sangat luar biasa. Jadi mak dan juga adik dia ni cuba untuk tenangkan Farouk. Dan diorang ni berpelukan lah antara satu sama lain. Jadi dalam mereka memujuk Farouk ni masih lagi sedih, terkenangkan Rahmat ni. Dan tiba-tiba tok.
terdengar bunyi pintu utama diketuk daripada luar. Farouk, Farouk, buka pintu ni Farouk. Aku datang ni Farouk. Farouk, teman aku Farouk. Aku sunyi Farouk. Aku sunyi. Rumah aku gelap Farouk. Temanlah aku. Wih, mengemang saya baca ni. Mengemang kan? Jadi Farouk dengan mak dia saling berpandangan antara satu sama lain. Adik Farouk pula dah mata dah terbeliak macam tu, terkedu, dengan mulut dia macam melopong macam tu kan. Dan barulah Farouk teringat tentang rumah kecil dekat tepi surau yang diceritakan oleh Rahmat. Dekat tepi surau tu guys, memang tak ada rumah kecuali kawasan tanah lapang khas untuk tanah perkuburan orang Islam yang sangat-sangat luas. Ui, cerita ni cannot. Cerita ni seram. Seram dan juga sedih at the same time. Tapi dia more pada seram. Dia seram bila dia ambil gambar berselfie dengan probably pocong, mungkin. Okay. Tapi yang membuatkan dia lebih seram bila si Rahmat tu datang ketuk pintu. Tok, 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 tok. Farouk, temanlah aku Farouk. Aku sunyi, aku seorang kat sini. Seram. Itu memang seram. Okey, jadi guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni, dan saya betul-betul mengharap yang anda semua enjoy dengan cerita pada malam raya ni. Okey, saya harap anda tengah menonton dia bersama dengan adik-beradik, dengan cousin-cousin, dengan makcik-pakcik, supaya diorang lebih kenal dia segmen ni siapa. Jadi kepada anda yang masih lagi belum subscribe channel segmen, jangan lupa tekan butang subscribe, dan kepada anda yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat saya ucapkan, dan jangan lupa guys untuk belanja saya satu like. Alright. Okey guys, kita jumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram. Jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen, dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode, dan selamat Hari Raya guys. Assalamualaikum.